Semua yang hadir pada malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Are you ready for Nurul? Yeah! Are you ready to Putrajaya? Yeah! Yeah, no, already I'm happy, you know. Terlalu banyak manusia pada malam ini yang kita nak tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Kita mau tumbangkan itu yang jahat, iaitu dari Barisan Nasional, itu Raja Nong Chik. Raja Nong Chik memang jahat, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mantan dari Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur 23 tahun. Semua menteri-menteri wilayah yang menggunakan Dewan Bandar Raya memang jahat, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi 80% ya warga Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur memang tolak ini UMNO dan Barisan Nasional. Saya baru pulang dari Sabah dan Sarawak, tuan-tuan dan puan-puan. Semua warga negara di Sarawak dan Sabah, semua mereka mengatakan ini kalilah mau tukar, tuan-tuan dan puan-puan. Saya berkata di Sarawak, di Petrajaya ada Pekmo. Di sini di Putrajaya juga ada Pekmo. Ini Pekmo nang butinan kui butuh kui, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa ada lagi harapan kita? 30,000 saya naik pesawat emas. Semua, ya. Semua itu yang itu warga stewardess dan steward mengatakan beri saya tadi pagi sudah 3 pesawat dari Sabah sudah angkut itu Bangla, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak ada pilihan. Kerana UMNO dan Barisan Nasional sudah desperate, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ada pada hari ini, besok kita keluar mengundi, jangan pulang. Pakai baju kuning, pakai baju merah, pakai baju apa juga color parti kita. Kita tunggu, jangan bagi peluang ini. Yang penting sekali kita halaukan hantu-hantu. Kita gunakanlah cara yang apa sekalipun. Ya. Taktik mereka yang terakhir, iaitu membawa pengundi-pengundi Bangla, pengundi hantu ini terus naik kenderaan yang tidak ada tanda pelekat maupun dari Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional. Mereka menggunakan kenderaan sendiri terus turun depan pintu. Jadi petugas gunakanlah kebijaksanaan untuk bagaimana cara sekali kita untuk menangkap yang mereka ini. Di lembah pantai saya amat sedih kerana mereka bermati-matian untuk menumbangkan YB Nurul Izzah, tetapi kita ada Tuhan. Mereka merancang, kita juga merancang, tuan-tuan dan puan-puan. Wa makaru wa makarullah wallahu khairin makirin. Kita merancang, yang jahat merancang, tetapi Tuhan juga ada perancangan. Saya memohon kepada yang hadir pada hari ini, kita orang Islam, kita orang Kristian, ada Buddha, ada Hindu. Kita berdoalah malam ini. Kita berdoa pada Tuhan agar Tuhan bersama dengan kita dapat menumbangkan, dapat menjatuh, dapat menghalaukan hantu-hantu ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak perlu berceritakan apa tawaran kita apabila kita Putrajaya. Apa yang kita, kerana semua rakyat terutama di wilayah persekutuan, kita dah tahu dah kerana memang kita ingin menumbangkan Barisan Nasional, kerana kita nak ambil alih Putrajaya, kita nak ubah sistem negara ini untuk yang lebih baik lagi. Tawaran-tawaran kita seperti di dalam tawaran-tawaran buku jingga dan manifesto kita dah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita jangan rasa gembira. Perancangan mereka amat dahsyat. Jadi peranan kita, kalau hadir pada malam ini ada 30,000 ataupun 3,000. Kalau 3,000 ini menjalankan tanggungjawab besok, kalau tidak mengundi, yang tidak mengundi pun datang juga ke pusat-pusat mengundi. Kita jaga ya kawasan mengundi itu di jawatan di UPU kita itu. Jadi insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, saya sedih. Ya, saya sedih. Kenapa Najib, kenapa Nong Chik terlalu sakit hati sangat dengan lembah pantai, tuan-tuan dan puan-puan? Apa dosa Nurul Izzah? Nurul Izzah seorang YB, seorang ahli parlimen yang baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan pergi ke parlimen, saya juga sering ke parlimen. Nurul Izzah selalu membawa hujah, terutamanya hujah warga kota, terutamanya dalam sekitar
ya, lembah pantai dan wilayah persekutuan tuan-tuan dan puan-puan. Nurul Izzah yang begitu bekerja kuat bukan kerana dia anak Anwar Ibrahim, bukan kerana dia anak Wan Azizah, tetapi jiwa dia memang jiwa dia jiwa rakyat tuan-tuan. Kita mesti mempertahankan Wabi Nurul Izzah. Kita mesti pertahankan pemimpin yang muda ini tuan-tuan puan. Walau tengoklah wajah dia dengan ayu, wajah dia yang cantik sama juga dengan hati dan jiwa dia yang cantik untuk membela rakyat di wilayah persekutuan ini tuan-tuan puan. So dengan ini saya sekali lagi merayu, ya, merayu. Kita tak perlu lagi dah kerana yang pihak-pihak orang Melayu, saya amat takut. Kalau di wilayah persekutuan ni kita dapat 2% ataupun 30% orang Melayu keluar mengundi, tetapi kalau orang Tionghoa, orang India keluar 100%, walaupun dia bawa hundi 30,000, walaupun 60,000, dia akan kalah tuan-tuan dan puan-puan. Are you ready for coming out for tomorrow to make it 100%? Come on, insyaAllah dengan semangat yang ada ini, kita pasti kita walaupun satu undi YB Nurul Izzah menang, yang pasti kita mesti menang, ya tuan-tuan. Jangan ada satu orang yang tidak keluar mengundi. Jangan ada kita terlepas pandang adik keluarga kita tidak mengundi tuan-tuan puan-puan. Jadi petugas, ayuh bermula dari malam ini, ya Allah, kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bermohon kepada Tuhan kita yang berkuasa. Ya tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita boleh berhibur malam, tetapi kita ada keraguan. Kita ada kerana mereka jahat. Tidak, ini syaitan yang dikenali, bukan kita kata, tetapi yang ini yang kepala syaitan, bapa syaitan adalah Mahathir Mohamad tuan-tuan dan puan-puan. Dialah segala-gala, dialah yang menjual, dialah menggadaikan negara ini. Senang wenang menjadi pemberi IC dan kad pengenalan kepada yang orang-orang yang tidak wajib yang dapat tuan-tuan dan puan-puan. Maukah kita mempertahankan syaitan-syaitan ini tuan-tuan dan puan-puan? Tidak mahu. Jadi dengan itu kita harus tolak dengan hati yang bulat. Kita kena muafakat. Malam ini kita kena muafakat. Kita rapatkan saf kita, tuan-tuan dan puan-puan. Besok pagi-pagi yang petugas yang mengundi keluar mengundi. Lepas itu jangan pulang. Duduk di tempat di kawasan mengundi sampai pukul 5. Kita nampak je muka-muka Bangla, tetapi kalau kita rasa ragu-ragu, kita bawa tarik dia. Jangan takut. Kita buat juga apa yang kita rasa kita nak buat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita harus berani kali ini. Kita harus melakukan perkara yang kita rasa ini baik untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dengan itu, sekali lagi kita mungkin YB Nurul Izzah, ya, sekarang ini di Batu, di kawasan Batu, YB Teng Chua tengah berceramah, juga diganggu oleh syaitan-syaitan dari Barisan Nasional ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya mengaku terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Kita mendengar suntikan semangat dia di sebelum jam 12 malam di ambang Ampiaru 13 dengan penuh semangat. Balik rumah tidur, yang boleh tidur jangan tidur, kita jaga ya kawasan kita. Jadi dengan itu cukup. Ada lagi. Oh, so sambung lagi. Nak cerita apa lagi? Kita, ya? Ya, tak apa. Kalau nampak macam ini bukan macam muka Bangla. Kita boleh jalan kita. Kita suruh, kalau macam ini datang, kita suruh dia nyanyi Negaraku. Dia tak boleh nyanyi ke? Kita suruh. Okey. Kita nak saudara? Nama saya Salim. Saudara Salim. Okey, dia nak cerita sikit pengalamannya. Okey, kita bagi peluang pada dia. Okey. Saya ini dulu tinggal di Kampung Pinang. Dulu sebelum Sri Sentosa. Yang kenal sekarang. Okey, siapa kenal Kampung Pinang A, Kampung Pinang B? Ambil tangan. Masa tu siapa Datuk Bandar? Wiyat Mama. Bukan, sebelum tu. Tak tahu. Syarif. Datuk Syarif kan? Lupa. Yes kan? Yes, masa tahun 86. Masa kampung ni dia panggil kita keluar. Dia halau kita. Dia cakap apa? Tak keluar, kita bawa bulldozer tolak rumah. Siapa berani? Tak ada orang berani. MIC tidur. MC tidur. Lala I cakap, D. David masuk. V. David masuk, I bawa dia. Tempat rumah saya ada padang badminton. Bawa dia, I sponsor mic, I sponsor minum. Dia datang, baru kita dapat. Siapa berani buat? Siapa yang tak kenal saya? Memang orang baru, tapi orang lama kenal saya. Saya sebagai MIC Kampung Pinang Tunggal, Youth Chairman. Saya dah keluar daripada sana. Sebab apa?
semua layanan tak betul. MIC layan tak betul. Okey, saya sebagai timbalan pengurusi kampung yang Koil Seri Maharam Mariman. Siapa kenal? Kenal saya? Okey. Masa saya pergi jemput dia di Ipoh Road, dia cakap apa? Datuk tak ada, kita pergi. Datuk tak ada, okey, kita tengok. Datuk kita tak ada, kita balik. Lepas balik, tunggu dekat luar, minum kopi, kereta masuk. I cakap chairman, kita pergi sekarang. Bagi dia 10 minit, buka kasut, baru kita pergi. Jangan pergi terus. Pergi sana, tanya guard cakap apa? Datuk dah tidur. Tidur cepat, pakai apa? Pakai ubat makan tidur. Macam ni dia pengurusi siapa nak? Kita boykot. Okey, terima kasih. Okey. Dia mengenai ceritakan saudara Salim berkongsi dengan berapa zalimnya ya pemerintahan UMNO dan Barisan Nasional, termasuklah Datuk Bandar. Datuk Bandar itu hanya sebagai orang yang menjalan, tetapi takut Datuk Bandar ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sampai. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang penting kita kekalkan Parlimen Pantai ini kepada yang berhormat ya Wabi yang berhormat Nurul Izzah Anwar, dan kita mengalu-alukan ketiba ya puteri kesayangan kita ya. Ya, itu dia hero yang kita dah sampai. Nurul Izzah Anwar, tuan-tuan dan puan-puan. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Hidup, hidup. Hidup Nurul. Ini kalilah kita kekalkan Parlimen Lembah Pantai dengan Wabi Nurul Izzah Anwar. Are you ready for Nurul? Are you ready to Putrajaya? Are you ready for Anwar? Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese Nandri. Parlimen, mantan ahli parlimen, dan akan memenangi sekali lagi Parlimen Lembah Pantai. Tuan-tuan dan puan-puan, silakan Tuan Wali. Terima kasih Saudara Amin. Tak apa, malam ni kita tak menari. Malam ni kita bersedia untuk pilihan raya esok ya. Puan M yang selalu bersama sejak dulu sampai sekarang ya. Satu Timbalan Ketua Wanita Keadilan bagi Malaysia. Ketua Wanita kita, Timbalan Ketua Wanita kita bukan macam Ketua Wanita UMNO. Kita tak curi lembu, tak curi projek rakyat, okey? Yang saya hormati juga ya tadi yang berucap semua pimpinan, Abang Sidik, Timbalan Ketua Cabang Keadilan dan juga pengarah pilihan raya wilayah Persekutuan bagi Keadilan. Tapi yang terpenting, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, Assalamualaikum. Saudara-saudara gelai, Waalaikumsalam. Dan tentunya penyomen tajam. Saya amat gembira dapat datang di sini di Seri Sentosa sekali lagi pada malam ini. Mohon down sing tajali. Ya, saya mau sebut ya, sekarang ini satu hari sebelum hari penentu esok. Dibayangkan dalam sejarah kita lebih 56 tahun kita berjuang. Malaysia, mereka kata Malaysia ini demokrasi. Tapi sampai ke hari ini, kerajaan BN UMNO, dia dapat kuasa pun pasal rakyat. Tapi sampai hari ini begitu angkuh
Dia kata kalau you undi pakatan, hancur Malaysia. You tengok SMS. Dia hantar SMS, kejap guna isu Kristian. I baca. Kejap guna isu agama. Kejap guna isu perkauman. Kejap guna isu kestabilan. Tuan-tuan perempuan, Pakatan Rakyat dah perintah 5 negeri tahun 2008. Bukan sahaja stabil, pimpinan kami jauh lebih baik daripada Barisan Nasional. You know, kalau saya jadi PN, saya malu tau. Because dah ada 50 tahun peluang untuk perintah, you hutang, defisit 16 tahun. Kemudian, you dah kuasa, dah perintah negara lebih 50 tahun. Dah bila tak menang majoriti 2/3 2008, baru nak fikir bantuan rakyat satu Malaysia. Okey? Tapi warga di Sentosa, warga Lembah Pantai, you must know one thing. Dia bukan sahaja laksana BRIM, KRIM, semuanya im. Dia juga laksana broom. Dia ambil penyapu yang sangat besar, kadang-kadang guna vacuum cleaner, dan ambil semua kekayaan negara kita. Semua ambil bagi pada menteri dan kroni-kroni menteri. Jadi, tuan-tuan perempuan, you tengok wajah-wajah menteri di Malaysia. Pada saya, bila kita nak pilih nanti, kita ingat Menteri DN, kita ingat Pirates of the Caribbean. Ya, datang guna jawatan, ambil projek radar, ambil projek nak jaga pusat sukan anak Datuk Raja Nongcik, ambil 30 juta. Projek jaga lembu Datuk Seri Syarizat punya keluarga, ambil. Ya, semua mereka ambil. Jadi, saya nak bagi tahu, bila kita terima duit, kita terima bantuan, itu tanggungjawab kerajaan. Tapi mana-mana kerajaan juga haram curi duit rakyat. Malangnya, sekarang ini, malangnya saya sedih. Kerana bila dia bagi bantuan, kita bagi jawatan, jadi menteri wilayah. Semua yang dia buat, dia minta, you kena balas balik. Itu kerja you lah. Rakyat itu suka lah mahu undi siapa. Ya? Kerana bila orang bagi duit pada kita nanti, dia juga kena bagi mari adik. Betul tak? Dia mesti hormat saya. Kena faham kita wakil rakyat tau. Bertanding ini mau minta mau pujuk, rakyat beri kepercayaan, rakyat beri sokongan. Tapi di Malaysia bila PN pegang, dia ingat semua ini. Duit negara, dewan, prasarana di BKL, itu macam bapak dia yang punya. Ya. Inilah orang kata syauran. Ya, kerana tak faham. Kita ni patut berterima kasih pada rakyat. Jadi akhirnya, bila dia bagi you duit, dia tak bagi you Mariade, dia tak bagi you Urume, right? You know, tak mengenal pasti hak rakyat. Dia jumpa, dia kata, okey aunty, you undi Barisan Nasional, you undi MIC. Tapa. MIC curi duit, tapa. You kena bagi juga. Okey. Jadi saya nak aunty-aunty dalam hati, bila you mau undi, di kertas undi, you kena jawab dalam hati lah. Dalam hati, kalau tak berani cakap kuat-kuat lah. Ini ke grup pemilih Barisan Nasional, ini ke grup pemilih. Okey? Maksud dia, saya tak berminat lah. Hang bagilah duit pun, kan? Kerana akhirnya tuan-tuan perempuan, pilihan raya kali ini saya nak bagi tahu satu peluang. You ingat senang nak dapat sokongan rakyat. Kami ni tak keluar televisyen. Kami ni duit pun tak dapat. Duit gaji setiap bulan. Ini suami saya, duit suami pun saya guna. Thank you, Habi. I love you. Inilah sejarah kami sekeluarga. Masa nak kahwin, ibu mertuaku dan ayah mertuaku, mana nak jumpa Anwar Ibrahim? Kena jumpa kat penjara. Ya, kena jumpa kat penjara. 6 tahun kami susah. Kami ingat rakyat datang,
Masa tu Parti Keadilan Rakyat baru tubuh, Aunty Ann ingat. Bukan mudah, you ingat kami senang. Susah dulu, dengan tak ada duit. Kita menang 1999, majoriti undi Melayu. Orang Cina India takut pasal reformasi di Indonesia. Ketika itu, utusan tiba-tiba tunjuk, wah, Indonesia hancur, huru hara. Orang Cina India semua takut. Semua takut, undi barisan. Maka kita menang sikit saja kerusi pada tahun 1999. Sekarang tuan-tuan perempuan, dia guna cara yang sama nak takutkan duit. Dia kata Pakatan Rakyat akan hancurkan masyarakat Melayu. Dia kata Pakatan Rakyat akan hancurkan masa depan masyarakat Melayu. Saya nak kata, Barisan Nasional, you belajar satu perkara. Kita ini, Melayu, India, Cina ke, we are fighting for Malaysia, you know. Saya, seorang Muslim, seorang Melayu. Saya wakil rakyat, bukan wakil Melayu. Saya wakil semua yang memerlukan bantuan. Jadi, bila kita guna politik kebencian, I tell you, you can never trust the BN, MIC, MCA, and UMNO. Lupa pula nama UMNO. Kenapa? Kadang-kadang bila kami buat ceramah, Saudara Shima ada. Kalau kita buat ceramah, dia hantar something semalam kat restoran Insaf. Apa you buat macam tu? Malaysia ni kan ada banyak parti. Kami pembangkang bukan koman tau. Dekat Selangor, kita ada simpanan, kita boleh tambah dari 400 juta ringgit duit rakyat kepada 2.6 bilion ringgit. Dulu you kata kami tak ada pengalaman. Dulu you kata kami tak pandai. Kami cakap, itu BN yang hutu, bukan kita. Ya, BN tak tahu jaga duit. Projek bagi kawan. Itu MRT pun. MRT, projek yang paling tinggi dalam sejarah Malaysia. Hampir 80 bilion ringgit. Dah buat open tender, dapat kepada syarikat British, Balfour Beatty. Apa dia buat? Dia calling sama golf partner George Kent. Bagi lagi pada kroni. Saya nak bagi tahu, kalau buat tender terbuka, saya dapat tahu syarikat Skomi dulu bagi nilai yang lagi murah. Jadi, bila kita bagi kroni, nilai dia akan lebih tinggi. Hutang jadi berbilion, kurang duit untuk bantu rakyat. Jadi kami kata, bila kita dah bukti di Selangor, tuan-tuan perempuan, 5 Mei, we will vote for our future. We are going to vote for a government yang bukan sahaja berteraskan Mariade, penghormatan kepada rakyat, respect, tapi yang akan menyimpan duit rakyat. Kita pastikan menteri-menteri besar kita, menteri-menteri kita dalam 5 tahun, 1 inci tanah kerajaan negeri pun kita tak sentuh tau. You kena faham. Ini kalau di Seri Sentosa saya dah sebut, semua mereka buat macam mereka punya. Ya? Sampaikan Padang pun nak buat perumahan, ada dia tanya rakyat Sentosa boleh tak ambil Padang you? Tak ada. Kenapa? Dia dah lama berkuasa, dia lupa. Saya dengar di Masjid At-Tirmizi pun, masyarakat dah sayang dah ahli jawatan kuasa masjid. Dia tukar dengan pro-UMNO semuanya. Tuan-tuan perempuan, kerana itu saya kata, kita kena ubah budaya ini. When you have a government, you must understand, this 5th May, inilah peluang kita nak pilih kerajaan Pakatan Rakyat yang benar-benar mendengar rakyat, yang tidak angkuh kepada rakyat, yang tidak akan menyalahgunakan kuasa rakyat, insya-Allah. Ya. Kerana saya ini sangat penting. Kenapa? Kalau bawah PN lagi, you undi lagi, dia akan cakap, listen, 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 listen. 7 kali ya, 7 kali ya. Ya, dia tak bagi kita ruang. Kita kritik. Oh, kita pengkhianat. Sekarang ini, apa yang Pakatan buat, kita pengkhianat. Tuan-tuan perempuan,
Saya nak bagi tahu, we love our country. This is a beautiful country. Warga Sentosa pun tahu. Di sini kalau ada masjid, sebelahnya gereja, sebelahnya kuil. Kita harus faham. Bertahun-tahun kita hidup saling bersama. Yang penting bila kita ada peluang 5 Mei nak buat apa kata rakyat. Kami nak menang kenapa? Kami nak menang tuan-tuan puan-puan supaya bila 5 Mei dah menang, 7 Mei kita turunkan harga minyak. Bila kita menang 5 Mei nak beri pendidikan percuma. Bila menang 5 Mei esok, insya-Allah nak turunkan harga kereta dan berikan permit teksi kepada semua individu dan tarik balik permit syarikat. Itu dato', tantri. Kita tanya, you bawa teksi dah? Tak, balik balik. Ya, kerana bawa PN, mereka tak berani sentuh kroni. Mereka akan sentiasa guna duit rakyat untuk menyuap kawan-kawan mereka. Jadi, I am telling you, tuan-tuan puan-puan, saya seorang. Warga kita nak menang ni bukan mudah. You tengok apa berlaku. Meja yang berani buat laporan polis di Perak. Dawat kekal tak kekal. Di Penang pun ada, tapi di Perak dipindahkan. He was transferred. Mereka guna alasan, tengah melakukan latihan di TUDM. You tengok macam mana. Pada saya, apa punya kerajaan you wujudkan budaya takut nak ugut rakyat? You siapa? You rakyat yang letak. Ini demokrasi. Ini bukan kuku besi. Jadi, yang saya minta apa? Kena faham. Askar pun berani sekarang. Polis pun berani. You see, bekas ketua polis negara, bekas general, bekas general nombor 2 anggota tentera Malaysia datang bersama dalam majlis Pakatan Rakyat kerana mereka tahu kami dah bersedia jadi pimpinan di peringkat persekutuan. Makanya, please, kalau kita tak mampu melakukan perubahan, kalau BN menang, I tell you what will happen. Dia akan laksana cukai GST, cukai baru yang mencukai semua warga kota tidak mengira gaji berapa setahun. Orang miskin pun kena cukai. Dia akan menggantikan the sales and services tax to goods and services tax, ya. Satu. Keduanya, dia akan memastikan dia menukar persempadanan supaya kawasan-kawasan parlimen buatlah macam mana pun, macam di Seputih. Why do you think YB Teresa menang lebih 30,000 majoriti? Dia pindah ke semua ahli UMNO kat lembah pantai. Tukar kampung Melayu masuk ke dalam lembah pantai. You see, dia akan gunakan tanpa kuasa dia bertiga, dia tak boleh buat persempadanan semula. Bukti dia apa? Barisan Nasional has never enjoyed more than 2/3 support from the voters. Tak pernah dalam sejarah. Mereka tak pernah dapat lebih 60% sokongan. Tapi kerana dia tipu kawasan, maka dia boleh sentiasa berkuasa. Menteri wilayah dulu, Datuk Zul Hasnan, sudah kalah di Setiawangsa. Menang undi apa? Undi pos. Pasal tu dulu panggil Menteri Pos. Ya. Kira-kira semua menang. Masuk undi pos 13,000, hancur. Jadi sekarang ini saya bagi tahu anti-anti uncle-uncle. Bila kita pilih, semua kena keluar awal mengundi. Kita kena faham ini bukan mudah. You nak lawan pirates ni macam tu. Dia fikir macam-macam. Ya sih, lanun-lanun ekonomi dengan lanun-lanun ekonomi, lanun politik. Jadi yang saya minta apa? Tuan-tuan puan-puan, kita nak buat perkara yang baik. Di semua negeri kami, Islam agama rasmi persekutuan. Di semua negeri kami, kita tak nak tindas orang berdasarkan warna kulit, tapi
Semua Sultan kita hormat, yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang kita hormat, DAP itu di Pulau Pinang. Cukuplah, saya sedih. Dah kita lama merdeka nak guna politik jahat. Tiba-tiba hari ni semalam keluar video pula. Tak cukup dengan ayah saya punya video, ibu saya pun ada video. Saya pun ada video. Nanti suami saya ada video, adik saya ada video. Gila ke? Ini bukan negara video lah, no? Betul. You nak kata kita buruk perangai macam you? Pergi tengok cermin lah. Ha? Pergi tengok cermin lah. Rakyat, dia tak mau fikir pasal video tau. Dia mau tahu macam mana negara kita nak diselamatkan. Rakyat mau tahu macam mana anak-anak kita pendidikan dapat diperbaiki. Macam mana sekolah-sekolah sekarang guru-guru dapat guru-guru yang terbaik dengan gaji yang baik untuk mengajar anak-anak kita. Dia mana tahu. Mana pergi sekolah kerajaan ni? Saya pergi sekolah kerajaan, saya tahulah. Jadi, kerana itu Pakatan Rakyat pun nak pastikan kita menang, kita bagi bantuan kepada semua sekolah kebangsaan. Sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah agama rakyat, kita akan bantu supaya anak-anak kita dijaga, dipelihara, dilindungi dan mendapat nambike yang sebenarnya. Ini tuan-tuan puan-puan, saya minta sangat-sangat. Saya memang, pada saya, kita memang sekarang ini susah, bukan mudah. Saya kadang-kadang sedih mengingatkan apapun bila kita nak buat perkara yang baik, mereka tipu. Mereka kata kita ini ejen yang jahat. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada jadi ejen Yahudi, ejen Amerika, ejen Taliban, ejen Arab Saudi, sekarang ejen Sulu. Sulu itu siapa yang bagi keahlian UMNO? UMNO juga. Siapa yang bagi masuk? UMNO juga. Siapa yang bagi? Bukan saja IC, dia bagi jadi timbalan pegawai DO. Itulah yang sekarang kita lagi model tu. Baguslah UMNO BN. Jadi itu yang saya geram. Saya nak bagi tahu tuan-tuan puan, apa pun saya nak bagi mesej juga pada ahli UMNO, ahli MIC, ahli MCA. Kita ni tak bermusuh dengan anda semua. Kita bermusuh dengan pimpinan tertinggi yang rasuah, yang telah mengkhianati perjuangan BN. So, kalau dia bayar you RM30, RM50, you ambil lah. Tak payahlah serang kami. Undi kami pun tak apa. Di Selangor, tuan-tuan perempuan, di Selangor, kalau ahli UMNO ke, orang kata kerat tangan pun warna darah biru tua, karat lah kan. Kalau you layak dapat duit, dapat bantuan, you akan dapat. Kita tak tolak. Kerana itu hak kita nak sokong parti mana-mana. Jangan ugut orang. Jangan bully orang. Jangan takut-takutkan orang. Jadi pada saya, kita menang, orang UMNO pun kita nak jadi kawan. Dr. Mahathir, tak payahlah. Dah tua lah, biarlah jadi sejarah. History. Okey, dia dah tua, biar dia main dengan cucu dia. Hanya jangan ambil duit kita lagi. Ini ambil duit bagi anak. Ambil duit bagi anak. Beli kilang arak bagi anak. Tak boleh lah. Nanti dia tengok TV3. Dia suka TV3 kot. Kena kasih dia tengok Suara Keadilan. Baguslah Adil. Tapi itu kenapa? Kerana pada saya kita buat bukan untuk balas dendam. Kadang-kadang saya pun sakit hati. Dia serang saya. Tapi we must remember, our heart must be in the right place. Ya? Kita buat apa yang terdaya demi rakyat, demi keadilan. Kalau nak balas dendam, tak masuk kami politik. Buat apa? Tak guna. You see? Tak guna. Jadi kita mulakan malam ini, kita akhiri malam ini dengan penuh harapan. Kita balik tidur rehat, esok pagi mengundi, pagi semua. Lepas mengundi ada masa, you kena tunggu dekat pusat pengiraan undi. You kena bantu kita. Kenapa? Kita tak mahu penipuan berlaku, tidak mahu Pirates of the Caribbean, the Malaysian Caribbean, curi
tak ada masalah. Ini hak kita. Dan akhir sekali tuan-tuan puan-puan, ya aunty-aunty uncle sekalian. Saya ada 2 orang anak. Fikirkan tentang anak-anak kita. Fikirkan tentang apa yang dapat kita buat sekiranya kita ambil keberanian. Ini proses biasa. Dulu 1969 dia guna Indonesia, sekarang dia guna Mesir. Dia kata, banding dengan Mesir, kami di Lembah Pantai tanam bendera kecil. Bendera kecil di taman-taman. Dah permit DBKL. Tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin kata, ini bendera kecil akan menjadi huru hara kepada negara kita. You see, yang pengganas dekat Lahad Datu kau tak nak jaga, yang segok bendera kat Malaysia ni buat apa? Jadi guna otak. Kita buktikan rakyat jauh lebih pandai dan bijak daripada pimpinan UMNO yang 1-2 kerat. Kita lagi pandai. Han Tong Ming. Kita lagi pandai. Apa nak percaya tuan-tuan puan-puan? Dah dakwa macam-macam, pergilah jaga penjenayah kat luar tu. Janganlah asyik paksa polis keluarkan kenyataan kita akan bawa penganjur yang menanam bendera-bendera kecil yang kita dapati akan menghancurkan masa depan negara. Please lah, ini bukan confused dah, idiotik dah. Jadi saya nak bagi tahu satu. Dia cakap apa pun aunty uncle, jangan percaya tipu-tipu. Kita fikir tentang 5 Mei mau undi, mau bina Malaysia yang lebih baik, 我们都是一家人. Kita pilih untuk Malaysia. Kita pilih untuk tegakkan urumi, mariade daripada rakyat. Dan apapun, kita kena faham, ini peluang kita. Kita kena yakin pimpinan Pakatan Rakyat tidak akan mengkhianati kepercayaan anda. Kenapa? Kerana kita akan reformasikan undang-undang supaya SPRM, Peguam Negara, kalau orang itu rasuah, kalau pun nama dia Taib Mahmud, Ketua Menteri terkaya di dunia, kalau rasuah, you kena dihadapkan ke muka pengadilan. Kalau you telefon, Peguam Negara, Tan Sri Gani, tidak akan dilayan di bawah Pakatan Rakyat Government. Ya? Penjajah kecil ke menteri besar ke pemandu teksi ke orang kaya, semua bawah undang-undang yang sama dalam negara kita. Okay? Jadi saya minta bantu kami laksanakan reformasi dan percayalah, we will see a better Malaysia insyaAllah for all of us to live in. Jadi warga Sentosa, bantu kami. Pastikan apa pun yang berlaku, mereka nak ugut ke apa, jangan takut. We are here for each other. We are here united as one. We are here as Malaysians. Dan sebagai rakyat Malaysia, insya-Allah kita akan pertahankan negara ini daripada pemimpin yang rasuah dan salah guna kuasa. Selamat mengundi esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share ni, Rumah Negeri, don't forget. Sudah Vaisakhi, sudah Potenda Bahataka. New Year means new things for us. Terima kasih YB. Tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan, besok kita keluar mengundi awal untuk YB kita, untuk YB kita yang bakal pemimpin negara masa hadapan. Mungkin bakal Perdana Menteri yang akan datang untuk kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama besok mengundi tuan-tuan. Jangan lupa tuan-tuan, kita mengundi esok. Untuk seterusnya kita mempersilakan saudara Tiru untuk memberi ucapan beliau pada hari ini. Silakan. Selamat petang semua. Selamat petang, selamat sejahtera. Tajahau. Malay வணக்கம் அனைவருக்கும்.
Saya akan hanya bercakap sedikit, tak banyak. Ada dua perkara yang penting saya hendak berkata pada hari ini. Sebelum itu, saya hendak meminta maaf sebab bahasa Malaysia saya tidak begitu fasih. 13 tahun dahulu saya di luar negara, ya. So saya bekerja di sana sebagai lecturer di universiti di sana. Dan saya balik ke Malaysia. I came back to Malaysia sebab ini adalah perubahan yang penting untuk negara kita. And ada orang tanya saya, kenapa you datang balik? Saya kata ada dua orang yang inspire saya. Two people. Okay? So orang daripada itu is our great YB Nurul Izzah. And the second is Dato' Ambika. I'll talk about Dato' Ambika first. Kenapa? Beliau tidak berjuang untuk diri sendiri. Dia berjuang untuk semua orang Malaysia. And you know, from the time I was a kid, bila dari masa saya kecil lagi kan, ayah saya selalu ajar, bila kita pandang orang, kita tak tengok warna kulit. You know, dia seorang doktor, so dia kata bila dia nak bagi perubatan kepada pesakit, dia tak tengok color warna kulit tu tak ada. Sebab when you take away the skin, kalau kulit ini dikeluarkan kan, semua orang di sini sama. Semua orang di sini sama. Dan when you look at YB Nurul Izzah, beliau berjuang untuk semua orang di Malaysia. When you see her, you don't see just a Malay woman. She is a Malaysian woman. You know, Tun Mahathir kata, bila particularly tentang orang India, saya akan berkata sepatutnya dua kata dalam bahasa Tamil, ya. Nam Indiaகளை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால், நாங்கள் வந்து நன்றி கெட்டவர்கள். Kalau kita menyoal apa-apa yang salah yang dibuat oleh kerajaan, beliau kata kita tidak berterima kasih. Tak. When we question, bila kita menyoal, kita menyempurnakan tanggungjawab kita. And that is why we will change this government on the 5th of May, tomorrow. Let's think about this. Kononnya UMNO memperjuangkan hak orang Melayu. Kononnya MIC memperjuangkan hak orang India. Dan kononnya MCA memperjuangkan hak orang Cina. Tapi apakah sebenarnya apa? Sebenarnya mereka berjuang, betul mereka berjuang, tapi berjuang untuk poket mereka sendiri. That's it. Itu saja mereka tahu. Mereka akan bohong sebanyak mungkin. You know, whatever they can say. என்ன வேணாலும் சொல்லுவாங்க. Mereka akan buat kita percaya bahawa we need race-based parties. Parti untuk setiap kaum dia kata kita perlukan. No, tak perlu. Let's look at it. Education. Apakah yang penting untuk rakyat di sebuah negara? Apakah itu mukium? Kalbi, education, ya, pendidikan. Number 2, sama urimai, equal rights, ya. Okay, number 3, economic development. Right, kita kena ada kuasa ekonomi, ya. பொருளாதார மேன்மை. Tiga-tiga pun mereka tak bagi kepada semua orang. Mereka hanya berikannya kepada kroni mereka. Only to the cronies. Look at the Tamil schools. Tengok sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil, ya. Condition mereka semakin teruk. Untuk 55 tahun, tak ada apa-apa yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional. Tapi di Selangor, Pakatan Rakyat ambil untuk 5 tahun. Dan tengoklah contohnya sekolah Midlands di Shah Alam. Bertaraf antara bangsa. Itulah kuasa Pakatan Rakyat. Sebuah kerajaan yang tidak korup. Yang tidak hanya memberikan sumber-sumber kepada kroni mereka. Ini penting. This impacts all of us. You know, bila kita keluar ke negara ini, ya, baru kita akan tengok, boleh faham taraf murid-murid dan pelajar-pelajar di negara ini. We need to think. Apakah taraf anak-anak kita di negara kita sekarang? Apakah taraf mereka? Bolehkah mereka bertanding di taraf antarabangsa?
Saya sudah 13 tahun di Australia. Sana mereka tak cakap bahasa Malaysia. Saya tak lupa bahasa Malaysia pun. Bahasa Malaysia identiti setiap warga negara Malaysia. So jangan menggunakan itu untuk menakutkan rakyat. And Datuk Najib, dia punya anak pergi ke sekolah mana? Dia pergi sekolah antarabangsa. Di sana mereka tak ajar dalam bahasa Malaysia, mereka hanya ajar dalam bahasa Inggeris. So, why should your children only go to international school? Dia pun tak berani hantar anak dia ke sekolah kebangsaan. Betul ke tidak? Tapi, look at YB Nurul Izzah. Beliau pergi ke sekolah kebangsaan. Itu bezanya. Can we see that? Kita kena buka mata. We need to see these things. Kita kena tengok semua ini. Itulah nama kartulah baca dulu. Ini penting. So, mereka tak ada kepercayaan. Sekarang, kalau Pakatan Rakyat datang, dia kata mereka akan bagi pendidikan percuma dari darjah 1 sehingga universiti. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, itu mukiu. Nama எதிர்காலத்துக்கு இது முக்கியம். Ini penting untuk masa depan kita. Kita semua akan, lagi 30 tahun ke 40 tahun habis ya. Tapi anak-anak kita kena fikirkan. That is very important. Dan di bawah kerajaan Pakatan Rakyat ya, saya sudah bincang dengan YB Nurul Izzah tentang idea-idea beliau semua. Setiap anak di negara ini akan ada peluang untuk dapat ijazah. That is amazing. Setiap EDC, semua anak murid di negara ini perlu fasih dalam bahasa Malaysia. They need to be very good in their bahasa Inggeris. Why is it wrong? It is good. Tengok, bahasa Mandarin, kita kena fikir, bahasa Mandarin adalah bahasa nombor 1 di dunia. Kenapa? Terbanyak orang cakap di dunia ini, terbanyak orang, kuantiti nombor orang bilangan orang yang berbahas dalam bahasa Mandarin tertinggi di dunia. Tapi di China masih mereka belajar Inggeris. Okay, even though Mandarin is the most widely spoken language in the world, mereka masih belajar bahasa Inggeris. Kenapa? Because if you want your children, kalau you nak anak-anak you bertanding dalam taraf antarabangsa, bahasa Inggeris itu penting. Bukannya kalau kita belajar bahasa Inggeris, kita akan lupakan bahasa Melayu ataupun lupakan bahasa Tamil. Saya boleh cakap bahasa Tamil. Kenapa? I speak English. Saya mengajar di universiti dalam bahasa Inggeris. Tapi saya tak lupa identiti saya. So mereka hanya menakutkan rakyat. Mereka hanya menakutkan rakyat. Tengok sekolah Cina. Ya, so sekarang mereka boleh cakap lah sekolah Cina taraf dia bagus kan? Mana cantik semua. Tapi bukan MCA yang bina sekolah Cina. Ini it's the Chinese business community that built the Chinese school. Not the government. You go to Penang. Lim Guan Eng, he's not a Muslim, he's not a Malay man, dia bukan orang beragama Islam. Tapi kerajaan Pakatan Rakyat di sana memberi sumbangan 3 kali ganda, saya ingat, if I'm not mistaken, more than 3 times to sekolah-sekolah agama. That means they are fair. You know, when I was 19, bila saya 19 tahun, saya tak tahu apa-apa tentang pejuang-pejuang yang sebenar di negara ini. Saya hanya tahu Tun Mahathir. Tapi saya admit, ini benar, masa itu saya memang minat Tun Mahathir. Selepas saya keluar pergi, jangan balik batu, turunkan. Selepas itu saya pergi ke Australia, baru saya dapat semua maklumat yang sebenarnya. And I'm like, ayo, saya sudah buta untuk lebih 19 tahun. You know? So kita kena buka mata kita. We have to open our eyes. Zulkifli Nordin, macam mana dia menghina agama Hindu? Dia panggil orang India keling. Itu bukan adat mana-mana orang lain. India ke China ke Melayu ke. That is not our style. Itu niat orang sendiri, orang itu saja. So we need to tell Barisan Nasional. Sebab apa Prime Minister Najib kan, apa dia buat? Zulkifli Nordin hina orang India.
hina kaum. Dia kata dia mau, Perkasa kata dia mau bakar Bible. Apa Dato' Sri Najib kata, dia kata, mari sini. Mari sini. Apa you bikin? Oh, saya kutu itu orang India. Bagus, you berdiri di Shah Alam. Apalah. Dan mereka kata MIC memperjuangkan hak orang India. Apa MIC buat bila dia letak Zulkifli Nordin di sana? It's okay. It's okay. Boleh. MIC tak ada backbone lagi. Dia tak kuat. Dia tak ada di pilihan raya ini. Besok kita kena beritahu MIC bahawa orang India tak perlu MIC lagi. Kita perlu beritahu MCA. Orang Cina tak perlu MCA lagi. Kita kena beritahu UMNO orang Melayu tak perlu UMNO lagi. Kita hendak Pakatan Rakyat. Kenapa? Sebab Pakatan Rakyat berjuang untuk semua orang di Malaysia, tak kira warna, tak kira agama. We are all Malaysians. Saya berdiri sini bukan sebagai budak India. Saya di sini sebagai seorang anak bangsa Malaysia. And that is what all of you are. Bila Tun Mahathir kata dia akan lucukan citizenship, warga negaraan Dato' Ambiga, we have to say no. No. Not a chance. She is Malaysian and she is fighting for the rights of Malaysians. Back off. That's what we need to do. Pilihan raya ini paling penting. Paling penting. Kita tak boleh tunggu lagi 5 tahun. In English they say, dalam bahasa Inggeris dia kata, tak penting kalau you jatuh. You can fall down. What is more important? Apa lebih penting ialah cara you bangun balik. Selepas you jatuh, macam mana you berdiri balik. Itu yang penting. Tengok Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bagaimana beliau dipukul, dihina. Bila perkara-perkara yang teruk itu dibuat kepada beliau, mereka tak fikir. They did not think. My God, this man has a wife. Dia ada 5 orang anak perempuan. Mereka tak fikir. Mereka nak pegang kuasa, so dia buat apa saja. Dato' Anwar pun jatuh. Tapi hari ini tengoklah dia. Tak berdiri. Dan dia tak berdiri seorang, dia bangkit dengan semua orang di Malaysia. That is a man of courage. Satu perkara, ada orang cakap kepada saya, Raja Nongcik dia membaiki longkang di sini. Nurul Izzat tak baiki longkang. Excuse me. Raja Nongcik punya kerja sebagai Menteri Wilayah Persekutuan adalah untuk membaiki longkang itu. Ada 72,000 orang di pantai dalam. Lembah pantai. Mereka hanya ada satu suara, orang kurang. Satu suara di parlimen. Dan siapa itu? Nurul Izzat. So, Raja Nongcik tak berjuang untuk kita dalam parlimen. Dia duduk sana diam, dia kata apa? Interest rate 6% untuk orang miskin, no problem, dia kata. Nurul Izzat said, no, bring it down to 0, dia kata. We want someone like her. Because I promise you, saya dah berbincang dengan dia, 3 weeks I've known YB Nurul Izzat. She's a woman of integrity. Dia orang yang berani. Berani. You know why she's berani? Kalau beliau nak kan, dia boleh bertanding di mana-mana tempat yang senang. Easy seat. So many easy seats tu menang kan. Tapi dia kata tak nak. Saya masih nak berjuang in the most difficult seat in Malaysia. And our responsibility, brothers and sisters, saudara-saudari, kita punya tanggungjawab ini. Kita perlu memastikan bahawa beliau menang. Tak cukup kita